dan gambar. Video. Suara dan gambar video jelas. Kamu kat mana tu? Di bilik. Kat rumah Buya? Di bilik maktabah Buya. Maktabah Buya? Ya, saya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذا المكان المبارك الذي تتنزل عليه الرحمة والبركة فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الرحمة ويجعلنا من أهل البركة ويجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى إن شاء الله. اللهم طهر قلوبنا من النفاق واحفظ ألسنتنا من الكذب واجعلنا من الصديقين واجعلنا مع الصادقين. اللهم احفظنا من فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا قرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan rahmat daripada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita lagi dengan taufiknya pada hari ini dan kita sangat bersyukur kepada Allah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan lagi perkara-perkara kebaikan seperti ini di masa akan datang insya-Allah dan memperbesarkannya dan memuliakannya lagi dan menaikkan derajat kita dari masa ke semasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insya-Allah kita menyambung kembali pengajian kita iaitu pada surah apa? 102 Bu ya. Pada muka surat 102 iaitu qala setelah itu. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'na bi ulumihi fid darain amin. Kata penulis kitab Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah, mudah-mudahan kita dimanfaatkan dengan ilmu beliau di dunia dan di akhirat. Amin. Amin. Qala setelah itu maka sembahyang engkau 2 rakaat dengan niat hifzul iman serta awabin. Sebelum ini kita dah sebutkan tentang apakah dia solat awabin. Solat awabin ini juga ada yang disebutkan sebagai solat sunat ghaflah. Ada yang juga disebut dengan berbagai nama. Ada yang mengasingkan dengan solat hifzul iman. Ala kulli hal, kita kena faham. Pertama sekali, disebut kat sini ada permasalahan dekat sini. Sebelum tu Buya lewat sikit ni, Buya qada hajat sikit. Maka disebutkan, fahamkan betul-betul. Kalau kita tengok dekat sini, setelah itu maka sembahyang engkau 2 rakaat. Yang ini dipanggil mulalah dengan solat sunat awabin. Bagaimana kita sebutkan sebelum ini, sembahyang dalam mazhab Syafi'i, solat sunat awabin itu adalah perkongsian di antara solat sunat duha dan juga solat sunat selepas maghrib, di antara maghrib dan isya. Yang mana sempurnanya awabin itu, solat sunat awabin itu dengan bersolat sunat duha dan juga solat di antara maghrib dan isya, sama ada 4 rakaat atau 6 rakaat, paling kurang 2 rakaat. Kalau berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW, kalau kita lihat 4 rakaat, 6 rakaat, dan paling banyak 20 rakaat berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Maka kalau kita lihat salat sunat awabin, kalau kita tengok dekat sini disebutkan oleh Syekh Abdul Samad. Syekh Abdul Samad kata selepas ba'diyah maghrib, selepas sembahyang ba'diyah maghrib, dan digalakkan kita, disyorkan oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani berdoa dengan doa yang sebelum ini, iaitu marhaban, salam kepada para malaikat yang memang dalam hadis Nabi mereka itu datang pada belah petang, iaitu sebagian ulama kata selepas asar, sebagian ulama kata selepas maghrib,
mereka datang bersilih ganti, malaikat hafazah. Maka digalakkan kita memberi salam kepada mereka. Itu yang dilakukan oleh para ulama kita. Dan doa yang dibagikan di sini iaitu marhaban bi malaikatil lail, marhaban. Dalam hadis-hadis Nabi SAW, Nabi ada mengucap salam pada para malaikat, mengucapkan selamat datang pada malaikat. Mungkin lafaz yang berbeza. Ala kulli hal, ada rujukan daripada kitab, contohnya doa yang marhaban bi malaikatil lail ni, ada yang datang daripada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kitab Awariful Ma'arif, yang mana disyarahkan oleh Habib Zain bin Smith. Walaupun Awariful Ma'arif tu, kalau kita lihat penulisnya itu Imam Shihabuddin As-Suhrawardi. Kalau kita lihat dia memang asal daripada Iran. Kemudiannya dia pergi mengaji di Iraq, dia mengaji di Syria. Maka sebahagian ulama mengatakan dia itu bukan Syiah, dia itu Sunni. Dia itu Sunni. Ala kulli hal, banyak perbahasan ulama dan ada pandangannya yang kita tak terima dan ada sebahagian yang mengatakan keluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Walau bagaimanapun doa yang diberikan ini diiktiraf banyak ulama yang mana ianya sesuai untuk dibaca bagi siapa yang nak baca. Boleh faham tak? Jadi kena faham. Buya apa ni, bila setiap benda tu Buya akan rujuk. Dan sesuai maka sesuai, kita begitu. Ala kulli hal. Kemudian Syekh Abdul Samad kata selepas baca doa itu, meraihkan para malaikat dan memohon doa kepada Allah dengan bertawassul kepada para malaikat itu, maka bermulalah sembahyang solat sunat awabin. Cuma kalau kita lihat dekat sini, setelah itu maka sembahyang engkau 2 rakaat dengan niat hifzul iman serta awabin. Dekat situ ada 2 niat. Diberikan contoh lafaz dia, usalli rak'ataini salat hifzul iman ma'al awabin, ataupun usalli salat hifzul iman ma'al awabin rak'ataini sunnatan lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang sunat 2 rakaat kerana memeliharakan iman serta sembahyang awabin kerana Allah Ta'ala, ataupun sahaja aku sembahyang salat memeliharakan iman serta sembahyang awabin 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Kalau kita lihat di sini, timbul persoalan. Bagaimana hukum daripada sujud syarak? Buya akan sentuh sikitlah sebab Buya, pengkhususan Buya memang usul fiqh dan fiqh. Maka kalau kita lihat, adakah boleh menggabung niat ni dalam solat dan sebagainya dalam ibadah? Biasanya yang berlaku gabungan-gabungan niat ni, kalau kita lihat permasalahan selalu dalam permasalahan taharah. Betul? Dengar? Ini pentingnya. Contohnya dalam perbahasan taharah, ataupun kadang-kadang biasa yang disebut dalam taharah, di dalam babut taharah, dalam babus salah dan babus saum. Biasanya kan dalam bab puasa, dalam bab salat, dalam bab penyucian. Jadi bila kita perbahas tentang salat, kita tumpu pada salat sebab kita tengah baca bab ni, nak bahas semua tu panjang. Bila kita sebut bab salat ni, di dalam kitab Ghayatul Bayan, dalam kitab Hasyiah Asy-Syaqawi, maka kalau kita lihat perbahasan ulama dalam kitab Fiqhul Islam Mu'adillatuh Imam Wahbah Az-Zuhaili, ulama-ulama mu'tabar memperbahaskan, kalau kita lihat salat ni, Buya simpulkanlah mudah untuk antum faham. Salat ni dia ada salat fardu, dia ada salat sunat. Sebab apa? Kalau ikut kaedah asal, kaedah asal iaitu tadakhul niat ni, tadakhul niat ini biasanya dalam taharah. Contohnya kalau kaedah fiqh disebutkan li'anna mabna taharat
ala tadakhul bi khilafis salat. Kerana dibinanya penyucian itu di atas kemasukan di antara satu penyucian kepada penyucian lain berbeza dengan solat. Contohnya, orang yang mandi. Dia mandi junub dengan nak mandi solat sunat Jumaat. Maka boleh, tak ada masalah digabungkan dalam mandi itu dua niat. Baik. Kita fokus pada solat ni. Tak apa, itu bab taharah. Kalau dalam bab solat ni, dia ada solat fardu, dia ada solat sunat dhatu sabab. Iaitu solat sunat yang ada sebab. Kemudiannya, solat sunat yang tiada sebab. Baik. Yang tiada sebab tu tidak ada masalah lah. Kita tak perlu bahas. Yang ada sebab pula, dia ada sebab pada zat solat, dan ada sebab pada kerana perkara luar solat. Baik, kita bahas dulu yang pertama. Kalau solat fardu dengan solat sunat, boleh gabung tidak niat? Baik. Kalau solat fardu, jangan geleng dulu. Bila kita dengar, pakar dah ni belakang ni. Dengar malak dulu. Dah. Kalau kita tengok dalam kitab Ghayatul Bayan, bila kita sebut solat fardu dengan solat sunat. Baik. Pertama, ittifaq ulama. Ulama bersetuju kalau fardu dengan fardu atau yang wajib dengan wajib, solat itu tak boleh digabung. Itu pasti. Contohnya, solat qada zuhur dengan solat zuhur. Semayang zuhur, dia niat sekali qada zuhur yang sebelum-sebelum ni. Tidak sah. Dia kena berasingan. Itu jelas. Tapi kalau kita sebut solat fardu dengan yang sunnah, maka para ulama mengatakan, kalau kita lihat dalam kitab-kitab yang Buya sebutkan tadi, contoh, seseorang kalau sembahyang solat zuhur di masjid, dia masuk masjid, dia nak sembahyang sunat tahiyatul masjid, betul? Maka tiba-tiba imam sudah qamat. Okey. Maka dia sembahyang zuhur. Maka para ulama mengatakan, kalau kita lihat dalam kitab Fiqhul Islam wa Adilatu, kitab Fiqh Manhaji, maka khususnya dalam mazhab kita pula, mazhab Syafi'i, maka bila dia sembahyang solat zuhur, fardu zuhur, maka dia telah mendapat sunat solat tahiyyah. Tetapi dalam bab ini, tak boleh menyebutkan niat itu. Dia dapat sekali. Boleh faham? Dia tak boleh kata saja aku sembahyang fardu zuhur dan solat sunat tahiyatul masjid. Tak boleh. Dia hanya sebut saja aku sembahyang fardu zuhur sahaja. Tapi dia dapat solat sunat tahiyatul masjid. Boleh faham tak? Baik. Samalah macam solat sunat wudu dan sebagainya. Baik. Yang ini, dia masuk sekali. Tapi tak boleh disebutkan di dalam solat itu. Dia dapat sekali. Kemudiannya, ada solat-solat yang orang panggil rawatib, yang dia punya sebab tu pada zat solat. Contohnya solat qabliyah, solat ba'diyah. Yang ini tak boleh digabung dengan sunat yang lain. Maka dia mustaqillah. Kalau sunat qabliyah, maka qabliyah. Kalau sunat ba'diyah, maka ba'diyah. Catat tu. Kan lupa lagi, lepas tu tanya lagi soalan. Al-ilmu sayyidun wal kitabatu qayyidun. Ilmu itu satu buruan. Maka yang menulis itu adalah ikatan untuk menambat buruan. Supaya kita boleh rujuk balik. Tengok. Manakala salat sunat yang sebab dia luar, bukan pada diri dia, tapi luaran. Contohnya, salat sunat istikharah. Sebab apa sembahyang sunat
sunat istikharah sebab dia luar. Dia tak ada waktu tertentu. Iaitu sebab nak buat pilihan. Solat sunat hajat. Sebab dia apa? Sebab nak minta hajat. Dia tidak terikat dengan waktu. Waktu tertentu. Macam Qobliyah tadi ada terikat dengan waktu tertentu kan? Maka yang ini, para ulama, majoriti jumhur ulama mengatakan bahawa boleh digabungkan. Tidak ada masalah. Boleh digabungkan. Berapa banyak solat pun dalam tu. Tapi biasanya 2 solat. Ini bina kepada memudahkan. Cuma antum tetap solat ni yang terbaik. Para ulama kata setiap satu solat, satu niat dia. Itu yang terbaik. Kalau antum dah biasa buat. Tapi bina kepada memudahkan. Islam tu kan nak memudahkan. Maka hukum hakam pun Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan. Maka demikian. Boleh faham tak? Yang ini tak ada masalah. Salat istikharah, salat awabin. Salat awabin, walaupun dia letakkan waktu dia di antara maghrib dengan isyak, dia tetap tidak termasuk macam solat rawatib. Solat rawatib ni, dia qabliyah, ba'diyah yang memang jelas waktu dia. Dan memang ada nama khusus bagi dia. Boleh faham tidak? Tapi solat sunat awabin ini, dia tidak muakkadah dan dia bukan rawatib. Maka dia termasuk juga dengan sebab luaran. Kenapa buat solat sunat awabin? Sebab nak kembali kepada Allah, nak bertaubat kepada Allah, nak menguatkan iman. Maka ketika itu, dia tidak ada masalah menggabungkan. Dan kita boleh menyebutkan dan kita sebutkan niat itu. Sebagaimana disebut Syekh Abdul Samad Palembani, sebutkan niat itu di dalam solat. Sama ada nak gabungkan solat sunat awabin dengan istikharah atau solat sunat awabin dengan solat hifzul iman. Bila sebut solat sunat hifzul iman, ada khilaf di kalangan para ulama, solat ni ada ke tidak. Jadi para ulama menyebutkan, ini orang panggil fahaman para ulama kita, contohnya dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i. Maka solat sunat hifzul iman ni walaupun ada khilaf, tetapi binaan kepada niat itu adalah memandangkan bila melihat solat-solat yang hadis-hadis Nabi SAW yang menggalakkan kita untuk bersembahyang sunat bagi menguatkan iman. Sebagian ulama melihat kepada hadis Nabi SAW, contohnya Nabi kata akan berlaku di akhir zaman fitanan kaqita'il lailil muzlim. Kata Nabi SAW, akan berlaku di akhir zaman nanti fitnah seperti malam yang gelap. Maknanya sifat fitnah tu terlalu orang panggil dahsyat dan dia mengelirukan. Sampai macam seolah-olah malam, kita nak berjalan malam tu gelap. Tak nampak. Nak kata gelap tu, disifatkan lagi gelap tu macam mana? Zaman tu fitnah yang berlaku yang menjadikan manusia sekejap berubah iman dia. Pagi dia beriman, petang dia kafir. Petang dia beriman, pagi tu dia kafir balik. Maknanya istilah dia kalau pagi dia mungkin mengikut para ulama, mungkin petang dia menentang para ulama. Sebab fitnah. Nampak tak? Pagi dia berkawan dengan orang saleh, petang dia musuh kepada orang saleh. Na'udzubillah min dzalik. Pagi dia mengamalkan hukum hakam Allah, petang hilang hukum hakam Allah sebab dunia dan sebagainya. Makna mudah. Fitnah itu menyebabkan mudah sangat berubah iman. Cuma kalau kita tengok hadis tu, tak silap Buya, riwayat Imam dalam Sahih Muslim ada. Dalam riwayat Imam Ibn Majah, dia tambah kecuali, bukan tambah, dia mendatangkan, iaitu ada sanad yang lain, Nabi SAW ada menyebut lagi. Imam Ibn Majah mengatakan, kecuali orang-orang yang diterangi hatinya dengan ilmu, cahaya ilmu. Yang ini selamat dalam fitnah. Sebab apa? Sebab bila dah gelap macam tu, yang hanya boleh nampak jalan ketika itu, iaitu orang yang pegang lampu sulur.
Buya diterangkan oleh guru Buya, orang yang pegang lampu suluh. Dan yang memegang lampu suluh ini adalah ulama-ulama Rabbani, ulama-ulama yang beramal dengan ilmunya, yang jujur dan telus kepada Tuhannya, iaitu Allah Subhanahu wa taala, mengasihi Nabi-Nya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ni adalah lampu suluh. Dan orang-orang yang bersama mereka dan menuntut ilmu, ilmu tu juga menjadi lampu suluh. Lampu suluh tu ilmu lah. Cuma guru Buya pesan pada Buya, di masa waktu ini nanti, ramai orang tak suka dekat dengan orang-orang yang ada lampu suluh ni. Sebab apa? Sebab dia tahu dia akan disuluh, maka akan nampaklah kecacatan pada diri dia. Maka di akhir zaman itu, walaupun fitnah dahsyat, mereka redha duduk dalam kegelapan dan kekeliruan kerana tak mahu ditegur oleh puak-puak yang ada lampu suluh. Bila kita dekat dengan dia, makin nampaklah kita. Betul tak? Jadi ada yang, baik tak payahlah. Asyik kena tegur je. Asyik kena marah je. Biar aku diam je. Golap pun golap lah. Tak boleh lah begitu. Faham tak ni? Muka sepudal dia semua ni. Dia takut. Dia takut kena tegur. Alamak, malu pula aku. Alamak, jatuh ego aku. Alamak, tak maulah alamak. Kan? Kita yang ada ni semua akan pergi. Betul tidak? Apa yang ada ni semua akan balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi buat apa kita nak malu? Tu apa tu? Apa syair apa? Dari dia kita datang, dari dia kita pergi. Ada bulan, ada bintang, dan juga matahari. Ada malam, ada siang, ada gelap, ada terang, ada kasih, ada sayang, sampai masa kita pulang. Tu. Sampai masa pulang, balik. Dah. Yang penting kita balik tu macam mana? Ada tak kita? Dah. Benda yang ada ni macam mana kita buat? Macam mana kita berinteraksi dengannya? Sekarang ni ada ulama. Kalau nak ubah, ada ustaz, ada ulama. Tu semua tu ada belaka. Ada, semua ada. Ada silap, ada betul. Masa tu tak tanya, ada pisang, ada apa semua tu kan yang kita buat tu tak ada, tu semua habis ada. Yang kita nak bawa yang tu. Ada ilmu. Dah. Ini. Jadi bila kita sebut apa tu tadi? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa Buya cakap tadi? Dah menyanyi dah terlupa pula. Apa tadi? Buya tengah cakap? Pasal fitnah tadi tu. Maka kerana itu, para ulama berdasarkan hadis itu, maka tidak salah. Maka wujudlah salat yang dipanggil salat hifzul iman. Seolah-olah mereka mengatakan Nabi mengisyaratkan, walaupun tidak mendetailkan, maka para ulama berdasarkan ijtihad mereka, fahaman mereka, maka diletakkan salat sunat hifzul iman. Salat sunat menjaga iman. Khair insya-Allah. Boleh buat? Boleh faham? Buya kadang-kadang dulu-dulu kadang ada orang tanya, Buya kadang-kadang bila orang tanya dalam masa yang pendek, Buya kata solatlah sunat yang ada, yang telah warid, yang jelas. Yang tidak jelas tak perlulah kita solat. Memang macam itulah yang terbaik. Kalau ada rasa ragu-ragu, da' ma yaribuka ila malik. Cuma bila kita bahas, bila Syekh Abdul Samad adab kita, bila belajar kitab dia, maka kita terangkan daripada mana dia dapat benda tu. Kenapa dibolehkan? Boleh faham tidak? Mungkin Buya ingat dulu ada di kalangan antum yang kadang bertanya, Buya kata kalau kita lihat benda ini asas dia tidak kuat. Cuma ada hujah. Cuma perbahasan di sini masalah nak gabung. Nak gabungkan. Maka jelas dah, faham dah? Sembahyang sunat tu makanya boleh digabungkan sunat dengan sunat dan boleh disebutkan niatnya di dalam solat. Biasanya dua lah. Kan banyak sangat nak gabungkan. Berapa lama takbir dia? Allah. Itu tak campur was-was lagi.
Boleh faham? Jadi tidak ada masalah bab tu. Faham dulu hukum dia. Maka dari sini menyebutkan usalli rak'ataini salata hifzil iman ma'al awwabin sunnatan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Maksudnya niat tu sebenarnya masa kita angkat takbir itulah, ataupun kita dah lafazkan niat sebelum takbir, jangan hilangkan niat itu dalam takbir dan kemudiannya terus kita solat. Baik. Sahaja aku sembahyang sunat 2 rakaat kerana memeliharakan iman serta sembahyang awabin kerana Allah Ta'ala. Sembahyang. Minta Allah jaga iman kita. Minta Allah jaga sunat. Ada sebagian ulama kata tidak perlu. Maka solat sebut saja solat sunat awabin sudah membawa kepada maksud hifzul iman. Kerana itu dalam kitab-kitab, kalau kita tengok hasyiah-hasyiah kitab-kitab fiqh, ada yang menyebutkan bahawa maknanya solat sunat awabin yang membawa yandarish, maksudnya masuk dalam itu apa yang terdetik dalam hati kita. Bila kita sebut solat sunat awabin, saja aku sembahyang sunat awabin dalam hati kita, aku nak jaga iman ya Allah, maka cukup, sudah dapat solat sunat hifzul iman. Boleh faham tak? Macam puasa lah yang tak habis-habis orang duk tanya ni. Mudahnya set dalam kepala, solat puasa fardu dengan puasa yang wajib dengan yang wajib, yang hukum dia wajib tak boleh gabung. Itu ittifaq ulama. Kalau puasa wajib dengan puasa sunat, khilaf ulama. Ada sebahagian mengatakan boleh, ada antaranya Imam Suyuti mengatakan boleh. Itu yang ada yang pegang, contohnya semayang dia puasa sunat Syawal dengan puasa qada. Ada khilaf. Dan sebahagian yang lainnya mengatakan tidak boleh. Maka fardu-fardu, sunat-sunat. Manakala puasa sunat dan puasa sunat tidak ada masalah. Ittifaq ulama boleh digabungkan. Contohnya puasa sunat Arafah jatuh pada hari Isnin, boleh digabungkan dan disebutkan niat dia, iaitu puasa sunat Isnin dan puasa sunat Arafah. Ada sebagian ulama kata tak sebut pun tak apa sebab dia masuk ke dalamnya. Dapat sekali. Ada sebagian ulama kata kena. Contohnya Imam Ahmad bin Hanbal. Maka dia kata kena masukkan niat. Sebab tak semua yang kita bila buat terus automatik dapat. Dia kena niatkan. Tak apalah tu. Itu nak bahas tu panjang lah pula. Kalau kita bab fiqah ni boleh lah. Boleh faham? Dah set dalam kepala macam tu. Tak payahlah serabut dah. Nak tengok-tengok tu kan. Ustaz ni kata tak boleh. Memanglah dah dikhilaf kat situ. Habis macam mana Ustaz? Saya nak ikut yang mana ni? Banyak sangat Ustaz. Itulah masalah kau. Semua Ustaz kita nak mengaji. Bukan tak boleh. Tapi itulah dalam adab mengaji, step dia begitu. Supaya tidak berlaku kekeliruan. Belajar dulu dengan seorang guru. Tentang bab ni, gini, khatamkan dengan dia. Hati pun tenang. Bukan ta'asub, tapi nak menjaga tidak kekeliruan. Sebab sekarang ini bila bahas banyak. Itu satu ustaz-ustaz lagi. Betul kalau ustaz-ustaz tu bawa pula dalam mazhab-mazhab yang berbeza. Kesian, orang awam tidak perlu sampai ke situ. Maka ilmu yang bermanfaat bagi dia belajar. Kalau kita dalam mazhab Syafi'i, ikut. Dan kalau ada guru, ikut dia. Cukup. Cuma fahamkan hujah-hujah guru tu apa dia. Supaya hati kita tenang. Dah selesai. Ini semua tengok. Dalam ustaz-ustaz kat masjid pun kita mengaji. Dalam YouTube pun kita tengok. Nampak tak? Lepas tu zaman sekarang ni pula bukan sekadar mengaji ilmu aja. Dalam tu pula komen-komen tentang isu-isu semasa lagi. Dah pening kepala. Lala kali ilmu yang ada tak dapat, yang dapat isu semasa. Ustaz ni komen ni, ustaz ni komen ni. Tak? Mungkinlah niat mereka baik. Sekarang ni zaman fitnah belaka. Buat baik pun apa fitnah. Ustaz Liu pun macam-macam ni ujian dia. Macam-macam. Kita ni tak tahu hujung pangkal dah, tak payah. Ngaji je. Boleh faham? Daripada fikir kita begitu, lepas tu kita komen tak apa-apa mengarut, baik kita fikir resepi nak masak. Nak masak apa hari ni, tengah hari apa. Niat pula untuk gembirakan suami, dapat pahala. Ataupun suami nak gembirakan isteri sekali masak, dapat pahala. Daripada duk komen tak apa-apa. Yang ta'asub berlebih-lebih pun melampau-melampau. Baik. Kita tak tahu hujung pangkal. La ilaha illallah. Nak buat baik pun susah. Kan? Nak berdakwah pun susah.
Tu pasal Buya tak suka. Dulu masa mula-mula Buya masuk TV3 sekejap. Boleh buka dalam YouTube tu. Ustaz Fadil Ismail TV3. Ada 2 slot. Lepas tu dia panggil lagi, Buya tak pergi. Bukan apa, Buya mikir, ramai yang menengok ni. Kalau aku tersilap macam mana nanti? Nak membetulkan ramai. Minggu depan orang yang tengok mungkin bukan orang yang sama. Dah mula takut kalau tersilap. Lepas tu takut fitnah. Timbul fitnah pula macam-macam. Nampak? Al-Hijrah pun sebelum ni ada pernah panggil dulu ni. Pun Buya tak berapa tak apalah. Hamidi nak buat channel pun dapatlah buat sekejap. Lepas tu Buya suruh stop. Stop dulu. Sebab Buya tengok dalam tu banyak fitnah. Ustaz ni bantai ustaz ni, ustaz ni bantai ustaz ni. Lepas tu tak campur lagi orang ramai bantai ustaz lagi. Orang ni suka sangat. Kita ni buat dosa je, dosa kering daripada pagi. Duk khayal lagi. Nak cari ketenangan bukan dengan Al-Quran. Nak cari ketenangan bukan dengan ilmu. Dengan benda-benda yang menghias. Nampak hiasan aja, tapi sebenarnya tak ada. Macam dulu ada lagu apa tu, rock zaman dulu. Apa tu? Demi cintaku padamu, kemanapun kau kan ku bawa, ke hujung dunia, ke bintang, ke jurang. Dahsyat tu. Lepas tu apa? Demi cintaku padamu, ku korbankan jiwa dan raga, walaupun harus ku renang lautan bara. Lepas tu bulan madu dia kat mana? Bulan madu di awan biru. Tu. Tiada yang mengganggu. Tak ada orang ganggu. Mana? Awan biru. Khayal. Dia feel dengan tenang hati dia. Bulan madu di atas pelangi. Tu atas pelangi. Hanya kita berdua mengecap nikmat cinta yang putih tak terbanding, sesuci embun pagi. Ramai lagi. Apa? Buya ingat tu sebab dulu Buya hafal. Andai dipisah. Dah. Laut dan pantai. Dahsyat. Baik baca kisah Nabi Musa alaihissalam macam mana Allah beri mukjizat belah laut untuk dia. Dah. Maksud Buya banyak khayal. Orang sekarang ni cari ketenangan dengan sesuatu yang bukan ni. Quran tu baca. Antum kalau serabut duduk sekejap baca 1 juzuk. Confirm tenang. Buya macam tu. Kadang-kadang bila dah terlalu sibuk sangat, duk menulis, duk membaca dan sebagainya, lupa baca Quran hari tu, besok dah mula rasa, asal tak tenang ni. Quran tu. Buya ambil Quran, baca, tenang lepas tu. Hati tu tenang. Jangan dengar yang apa ni, yang benda-benda yang ni lah. Macam tadi tu contoh, bukan tak boleh dengar langsung, haram ke apa, tak boleh. Itu juga antara orang panggil cara-cara kadang orang seni ni cuma maksudnya jangan dia menguasai kita. Dah, baik. Tak ada masalah, nak dengar lah, tak ada masalah. Cuma jangan itulah yang menguasai. Buya kan pernah dengar sampai hafal lagi. Tapi dululah zaman jahiliah. Dah, Buya ni tak boleh. Kalau benda Buya suka, memang Buya hafal. Bukan Buya menghafal, dia terus hafal. Automatik. Baik. Jadi, boleh faham tak situ? Masalah tadi, hukum gabungan solat-solat sunat tadi. Dan baik. Maka tidak ada masalah. Maka niatlah. Siapa yang nak beramal, mungkin ada yang kata, ada yang bertanya mungkin ada yang bertanya pada Buya, macam mana Buya, saya bila belajar ni rasa nak buat, adakah ini nafsu ataupun macam mana? Buya nak beritahu begini. Bila kita ada guru, kita tanya guide guru kita, maka guru kita dah bagikan amalan-amalan, pastikan yang itu istiqamah dahulu selepas 40 hari. Selepas 40 hari, kalau rasa nak tambah boleh. Tapi kalau tambah yang itu, terkurang yang telah istiqamah, maka tak payah tambah. Maintain yang istiqamah. Tapi kalau antum tambah, maintain juga yang istiqamah. Yang ini juga berterusan pula 40 hari.
iaitu buatlah. Lagi banyak lagi bagus. Cuma kena ingat tu lah, istiqamah tu yang benar. Kadang-kadang kita nak buat macam-macam, yang dah istiqamah kita tinggal, ini tak betul. Itu nafsu. Itu kita tak sabar. Boleh faham ni? Boleh faham Mas Biah? Ada sini. Boleh, ya Buya. Boleh faham? Ya Buya. Macam tu. Tengok macam mana. Kalau rasa, kalau Buya lah, dalam beramal Buya, Buya bukan buat 40 hari. Buat benda tu sampai orang panggil, bagi Buya bukan 40 hari. Tapi Buya buat benda tu sampai tahap, dia mula-mula kita beramal. Lepas tu penghayatan pula. 40 hari pertama Buya bagi lancar. 40 hari kedua pula Buya bagi apa? Hayati pula apa yang dibaca. Hayati pula benda tu. Lepas tu 40 hari lagi, buat lagi sampai merasa lazat benda tu. Baru Buya tambah yang lain. Tapi kalau rasa, ya takut dah tua ni, ya takut tak banyak amalan. Yang tu silap tu, mentaliti macam tu tu. Jangan. Kita buat amalan ni, bukan macam kita berniaga. Berniaga nak kumpul untung. Kita nak sampai. Benda yang kita buat sampai. Bukan Buya syorkan suruh buat sikit. Banyak itu yang terbaik. Itu yang dilakukan oleh para ulama kita. Tapi macam itulah. Dalam proses kita macam mana. Kan ada sahabat-sahabat Nabi yang pernah Nabi kata, masuk masjid Nabi kata ini adalah wajah ahli syurga. Sehingga kan sahabat-sahabat tanya. Apa amalan dia sampai ni? Banyak sangat ke amalan ni? Tak. Amalan dia tak banyak. Tetapi hati dia sampai kepada maksud. Sehingga setiap malam dia nak tidur, tidak ada musuh dalam hati dia. Tidak ada hasad, tidak ada hiqid, tidak ada buruk. Suci hati. Boleh faham? Tu ni, hati ni nak kena anu tu. Macam tu, nasyid tu apa tu? Sekeping hati di bawah berlari, jauh melalui jalan yang sunyi. Tu, faham kan lah makna dia? Nasyid tu kurang-kurangnya adalah maksud dia baik. Ada, hati. Ini apa, ada satu? Yang arwah Rabbani tu sedap tu. Dia kata, hati telah lama gersang. Dia cerita macam ni. Dari siraman. Apa? Dah tak ingat. Siraman aja sampai situ je. Boleh tengok balik. Apa dia? Siraman rahmah ke? Siraman barakah ke? Siraman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa siraman? Hati ni kalau gersang masalah. Kerat. Baik. Boleh faham lah? Siapa yang nak beramal ni? Yang penting faham. Bila semayang sunat tu feel. Lebih. Lagi banyak boleh buat. Alhamdulillah. Buat tak apa. Cuma hati-hati. Kadang-kadang kita terlampau tak sabar. Nafsu kita banyak. Lepas tu, kalau selepas tu timbul rasa wujub. Jadi hati-hati. Rasa wujub dengan banyak amal. Aku ni dah banyak ni. InsyaAllah ni kalau mati ni selamat ni. No. Kita bukan masuk syurga dengan amalan kita yang banyak. Penghayatan. Kalau ada timbul macam tu, ada masalah tu pada amalan tu. Mana kita buat bukan kerana Allah. Kita buat ni kerana kita. Orang buat kerana Allah. Beza dengan kerana kita. Tak? Contoh orang saya buat kunci ni, pintu ni, pintu besi ni kerana nak selamat. Itu kerana kita. Macam contohnya saya nak beramal ni untuk saya kerana supaya saya selamat hari akhirat besok. Okey dah niat tu, tetapi masih ada bercampuran kat situ lebih kepada kerana kita. Kerana kita nak selamat. Bila sebut kerana Allah tu apa? Bila sebut kerana Allah, lillahi ta'ala. Untuk Allah. Tu nak kena pupuk, tu nak kena faham. Iaitu kerana kasih pada dia, kerana syukur pada dia, kerana gembira kepada Allah, kerana nakkan Allah. Kan lain tu. Ya. Beza bila kita beramal ni, kerana kita. Itu yang akan timbul lepas tu, ujub tu. Saya banyak amalan saya. Saya setakat ni baca Quran dah khatam banyak kali dah. Dah. Sebab kerana kita. Bukan Allah. Situ. Dia faham amalan dah? Baik.
Dan engkau baca, ni kata Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, dan engkau baca pada tiap-tiap rakaat kemudian daripada Fatihah, iaitu setelah Fatihah, masa buat semayang 2 rakaat yang pertama ni, awabin ni, Qul huwallahu ahad. Disebutkan 6 kali. Selalunya para ulama ni bila letak 6 kali bilangan-bilangan ini kadang-kadang ada bersandar, tapi tak banyak yang bersandar kepada hadis, cuma dia bersandar kepada maksud, iaitu kadang-kadang kita buat tu banyak kali, orang panggil untuk orang panggil menambahkan kita punya tumpuan kita kepada surah itu. Maka tidak ada had sebenarnya. Cuma cadangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani daripada guru-guru beliau yang dimuliakan Allah, maka disebutkan 6 kali. Baca Qul huwallahu ahad 6 kali. Macam Buya lah kadang semayang solat sunat hajat, yang Buya dapat daripada Kiai Haji Saleh, arwah Pak T Buya, yang dapat daripada Kiai Abdul Rahman, Atuk Buya, yang bersanad pada guru-guru dia ketika dia Mekah. Maka semayang solat sunat hajat Buya, iaitu rakaat pertama membaca Al-Fatihah, selepas tu Ayatul Kursi 5 kali, Ayatul Kursi Ayatul Kursi 5 kali, kemudiannya rakaat yang kedua baca surah Al-Ikhlas, kadang 11 kali, kadang 6 kali. Boleh faham tak? Lepas tu sujud yang terakhir baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin sebanyak 11 kali. Kalau semayang berjemaah. Kalau semayang seorang, maka buat 21 kali. Tujuan dia untuk apa? Untuk bila kita baca kerap benda tu, jadi fokus kita ke arah itu. Nak kumpul. Tak apalah. Ya baik. Daripada Fatihah Qul huwallahu ahad 6 kali dan Qul a'udzu birabbil falaq sekali. Dah baca 6 kali, baca pula Qul a'udzu birabbil falaq. Ni lepas rakaat pertama. Dan Qul a'udzu birabbin nas sekali. Qul a'udzu birabbin nas sekali. Maknanya 6 kali surah Al-Ikhlas. Lepas tu sekali surah Al-Falaq. Kemudian sekali lagi surah An-Nas. Dia kata apa? Tiap-tiap rakaat. Tu tiap-tiap rakaat tu daripada Fatihah. Maknanya rakaat pertama begitu, rakaat kedua pun begitu. Nampak tak? Dah. Lepas tu salam. Lepas salam baca doa. Allahumma saddidni, kata Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Allahumma, ni tambahan daripada beliau, tidak ada dalam kitab Bidayatul Hidayah. Allahumma saddidni bil iman, ya Allah. Maknanya saddidni. Maknanya saddid ni apa ni? Asal maksud saddid ni maknanya halang aku dengan iman. Maknanya halang akan daku daripada maksiat, daripada benda-benda yang tidak baik dengan iman. Maknanya maksudnya berikan Allah, minta Allah bagi kita iman untuk menghalang kita daripada melakukan maksiat. Wahfazhu, dan jagalah akan dia, iaitu iman itu. Alayya, ke atasku, fi hayati, dalam kehidupanku, wa inda wafati, ketika matiku, wa inda mamati, wafati, ketika aku hendak mati. Maknanya ketika nak mati tu, dengan azab tu, permulaan mati, wa ba'da mamati, dan selepas kematianku, maknanya dalam tempoh kematian dalam kubur tu. Dengan iman tu menyebabkan kita terhindar daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Minta pada Allah, Allahumma saddidni bil iman. Hayati benda tu faham. Minta tu merintih sungguh-sungguh, ya Allah, Engkau tahu keadaan aku, ya Allah. Cakap bahasa Melayu pun tak apa. Ya Allah, Engkau tahu keadaan aku, ya Allah. Apa yang menghalang hatiku, ya Allah. Pemudahkan aku, ya Allah. Kukuhkan keyakinanku padamu, ya Allah. Gelara lidahku, ya Allah. Buya kalau bahasa Melayu yang biasa Buya sebut, iaitu, ya Allah, kukuhkan aku, kukuhkan imanku, kukuhkan keyakinanku padamu, ya Allah. Tetapkan hatiku, ya Allah. Beri petunjuk ke jalan yang lurus, ya Allah. Bersihkan hati aku, ya Allah. Keluarkan nafsu diri yang tidak baik dalam diriku, ya Allah. Macam-macam lah. Itu rahsia lah, masing-masing doa masing-masing lah. Di atas kelemahan masing-masing. Minta lah. Bahasa Melayu pun tak apa. Allah dengar. Cuma kalau kita boleh hafal doa-doa daripada Rasulullah, barakah. Dan dalam bahasa Arab, barakah. Dengan niat kita baca bahasa Arab tu kerana memuliakan, kerana ianya bahasa Al-Quran. Niat tu kena penting juga.
Tapi kadang baca bahasa Arab sebab nak belagak kita ni terror bahasa Arab. Tak betul tu. Kadang malu aku dekat masjid ni. Orang semua ni belakang aku ni, doktor guru ni, kalau baca bahasa Melayu, malulah pula aku. Dah buat lagi kerana kita. Bukan kerana Allah. Baik. Baca lagi apa tu? Dia kata apa? Setelah itu maka engkau sembahyang pula 2 rakaat dengan niat awabin. Ni niat awabin. Niat awabin sajalah. Usalli raka'ataini salatal awabin. Sunnatan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sembahyang sunat. Dan baca olehmu pada tiap-tiap rakaat. Kemudian daripada Fatihah. Barang yang engkau kehendaki. Ni tak kisahlah. Bacalah apa-apa kita nak baca surah. Setelah itu, maka sembahyang pula engkau. Kalau boleh ambil ayat-ayat Quran yang memberikan maksud kepada tujuan solat kita. Itu lebih baik. Membantu khusyuk. 2 rakaat dengan niat sembahyang awabin serta istikharah. 2 rakaat yang ujung ni, tadi 2 rakaat yang pertama, niat solat sunat hifzul iman dengan awabin. Rakaat yang kedua seterusnya, solat sunat awabin. Lepas tu rakaat kedua yang seterusnya, yang terakhir, iaitu niatkan dengan, gabungkan dengan istikharah. Memudahkan. Ini bukan mesti ini tujuan dia nak memudahkan. Kalau boleh, buat semua tu satu niat. Tapi takut berat. Nampak? Kalau kat situ kita pecah dah jadi berapa? 2, 4, 6, 8, 10. Dia jadi 10 rakaat. Betul? 2, 4, apa tu 6? Betul lah. 8, 10. Betul? Betul ke tak ni? Dah sarapan belum ni? Belum. Buya semangat ni. Buya tak sarapan lagi ni. Dah. Baik. Banyak sangat. Kang bubur pula macam-macam lagi dah sampai 20. Kalau boleh buat itu yang terbaik. Tetapi bina kepada meringankan. Maka buatlah macam ni cadangannya. Usalli raka'atain salatul awabin. Sembahyang sunat awabin ma'al istikharah sunnatan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Saja aku sembahyang 2 rakaat sunat awabin serta istikharah kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Sembahyang. Dan baca olehmu pada rakaat yang pertama kemudian daripada Fatihah. Ini nak memudahkan. Qul ya ayyuhal kafirun. Dan pada rakaat yang kedua kemudian daripada Fatihah, Qul huwallahu ahad. Ini standard lah ya. Atau engkau baca pada rakaat yang pertama kemudian daripada Fatihah. Ini doa. Ini didatangkan ayat-ayat yang mungkin bila kita hayati maksud ayat itu, maka akan membantu khusyuk kita pada tujuan solat kita. Tujuan, keyakinan kita untuk Allah, kepada Allah, nak menjaga iman kita, nak meyakini bahawa bila kita sembahyang istikharah ni, pilihan adalah daripada Allah. Yang Allah yang menentukan segala-galanya. Cuba tengok tu. Yang pertama lepas rakaat tu, kalau kita tumpu kepada yang disebut oleh Syekh Abdul Samad Al-Albani ni, iaitu pada 2 rakaat, iaitu 6 rakaat kan. Solat sunat awabin 2 rakaat yang akhir tu niat dengan solat istikharah. Boleh cuba buat ni, tak ada masalah. Nak sekali-sekala nak buat, boleh. Tanpa menghilangkan kita yang istiqamah. Tapi kalau boleh istiqamah juga, alhamdulillah. Tengok sikit-sikit. Ni dalam surah Al-Qasas ayat 68 hingga 70. Boleh hafal ni. Boleh hafal. Nampak? Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ma kana lahumul khiyaratu subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun. وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Itu lepas rakaat pertama. Masa kita niat tadi sembahyang sunat awabin dengan istikharah. Apa maksud dia tu?
Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Tuhan kau, wahai Muhammad, iaitu Allah Subhanahu wa taala, yang menciptakan segala-gala dengan kehendaknya. Apa yang dia nak, dia akan buat. Wa yakhtar, dan dialah yang akan memilih. Kalau kita lihat di dalam tafsir Tabari, tafsir para ulama kita, maka dia kata Allah memilih. Dekat situ mengatakan kalau berdasarkan sebab turun ayat, Allah memilih orang-orang yang mana untuk menjalankan tanggungjawab yang diberikan oleh Allah. Allah memilih para rasul. Bila Allah dah pilih mereka, itu hak Allah. Yang lain jangan cakap apa-apa. Dia memang seorang rasul. Kan ramai yang dengki dengan Nabi Muhammad SAW, terutamanya puak-puak Yahudi, kerana sakit hati. Sebab apa? Sebab sebelum ini nabi-nabi yang ada semua daripada Bani Israel. Tiba-tiba Allah pilih yang last pula, the final messenger pula, yang menjadi ketua pula pada nabi-nabi lain tu bangsa lain pula. Tu yang Allah Subhanahu taala kata, ya khluqu ma yasha wa yakhtar. Daripada situ juga kita ambil faedah, macam kita kat atas muka bumi Allah Subhanahu taala, ada sebahagian yang Allah pilih sebagai untuk diikuti di kalangan para ulama al-amilin yang beramal dengan ilmunya, yang jujur dan tulus kepada Allah Subhanahu taala. Jangan ada yang hasad. Kadang-kadang kita dalam satu kelas 40 orang belajar bersama sampai umur 20 tahun, mengaji sampai keluar negara, mengaji Yaman, mengaji Mesir, mengaji Syria. Tiba-tiba balik, yang Allah timbulkan sebagai seorang tok guru dan memimpin adalah salah seorang daripada 40 orang tu. Yang lain janganlah sakit hati. Patutnya menyokong dan membantu walaupun belajar sekali. Ini sifat-sifat para sahabat. Apabila Sayyidina Umar dilantik oleh Rasulullah, apabila Sayyidina Abu Bakar dilantik oleh Rasulullah, apabila Sayyidina Ali dilantik oleh Rasulullah, Sayyidina Uthman, maka sahabat-sahabat lain membantu mereka. Tapi syaitan dia takkan diam diri. Kerana itu timbullah fitnah di zaman sahabat, di zaman tabi'in, dan akhirnya ujian untuk umat Islam. Allah pilih. Dia yang pilih. Kita kena usaha untuk dipilih. Dengan amalan kita kerana Allah, Allah jatuh kasih, Allah boleh pilih. Itu pun tidak pasti. Itu kalau Allah nak lah. Tapi kita diajar untuk apa? Untuk buatlah benda-benda tu supaya Allah pilih. Untuk bersungguh. Kan itu para ulama, martaqa ilal qimmah illa bil himmah. Tidak akan sampai seorang pada nilai yang tinggi kecuali dengan kesungguhan yang juga bagus, yang kuat. Man khadam khudim. Asbab dia Allah letak, sesiapa yang berkhidmat akan dikhidmati. Kita dulu berkhidmat tak pada para ulama? InsyaAllah anak-anak kita ada orang akan berkhidmat dengan kita. Boleh faham tak? Man khadam khudim. Kadang-kadang cuba tengok. Kalau kita tengok ulama-ulama yang banyak orang khidmat dengan dia. Mungkin kita tengok sejarah dia. Masa dia belajar dulu, macam mana dia khidmat dengan guru dia. Macam mana dia khidmat dengan orang soleh. Kadang tu sampai bawa selipar tok guru dia kulu kilik. Man khadam khudim. Siapa yang berkhidmat akan dikhidmati. Tu yang kaedah sebut Habibul Mahbub. Mengasihi seseorang yang dikasihi akan dikasihi. Kita kasih Nabi. Nabi kan dikasihi oleh Allah, jelas dalam Quran, dalam hadis dikasihi oleh Allah, maka kita yang mengasihi dia akan dikasihi juga oleh Allah. Sesiapa yang mengasihi kekasih Allah, maka dia juga akan menjadi kekasih Allah. Akan dikasihi oleh Allah. Habibul Mahbub. Bukan macam lagu-lagu Arab tu kan. Apa ni? Ya Habibi, Ya Habibi, Ya Habibi. Tu kan, nyanyi kan. Itu lebih kepada kekasih. Albidak, nadak. Tu apa tu kan? Hatiku berdegup. Kadang ada orang, dia dengar lagu Arab je. Oh, ini qasidah ni. Dah, lagu Arab pun ada yang sia-sia juga. Mengarut-ngarut juga. Tu macam apa tu? Tamalli ma'ak. Ma'ak albi, ma'ak ruhi, ya aghla habib. Tu tamalli ma'ak, marilah berdansa denganku, menari denganku, joget denganku. Masya Allah. Kita baca itu qasidah berat. Okay. Mana tadi? Afsal Buya ini excited sangat ni. Dah mula senaman. Badan pun dah okey sikit. Alhamdulillah. Tak tahulah, mungkin dah ada lah yang mendoakan tu agaknya. Kalau tak, asyik bengang aja dengan korang ni.
Macam-macam hal je buat. Ubah muhasabah di. Jangankan guru dah okey sikit, lupa lagi. Khayal lagi. Jangan ajar. Diri kita selalu kena marah aja baru nak buat. Ajar diri kita tanpa dimarah dah boleh buat. Tu lagi bagus. Baik. Jaga adab masing-masing. Baik. Maka apa tu? Apa tadi? Mana tadi? Tu ayat tu. Maka lahumul khiyaratu. Nampak tu? Allah kata apa? Maka lahumul khiyaratu subhanallahi wa ta'ala. Tiadalah sebenarnya bagi mereka itu pilihan. Kalau kita tengok sebab turun ayat ni kepada golongan musyrikin Makkah. Nampak? Dia tak mau ikut apa yang Nabi cakap. Apa yang Allah suruh dia tak mau. Dia nak pilih yang lain. Ada pilihan lain pula. Orang dah ajar dah. Ini ayat Quran. Ini dah hadis Nabi. Dia nak pilih lain juga. Dia ambil entah ahli-ahli falsafah punya pandangan ke apa sebagainya. Ni jadi masalah. Kita tak ada pilihan. Subhanallahi wa ta'ala. Amma yusyrikun. Maha suci Allah Ta'ala daripada apa yang mereka sekutukan. Sebab bila mereka tak pilih Allah, apa yang Allah letak dan Rasul, dia telah menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, makhluk yang lain yang dianggap pendapat itu lebih baik daripada pandangan daripada apa yang dia datangkan oleh Allah dan Rasul. Na'udzubillah min dzalik. Jadi bila kita semayang tu, bila kita baca tu, Allah dia membantu tujuan solat. Solat nak jaga iman kita, keyakinan kita pada Allah, dan kita tahu yang pilih tu Allah sebenarnya yang terbaik. Tu bila baca wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, dalam hati Allah menciptakan segala-galanya dan Allah lah yang memilih. Kan membantu solat kita tu kan? Itu pasal kena hadirkan makna. Baik. Kemudian Allah berfirman lagi, wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu, dan Allah mengetahui apa yang engkau tusirru. Tukinnu maknanya tusirru, apa yang kau rahsiakan dalam hati, dalam dada engkau. Suduruhum, apa yang ada mereka simpan dalam hati dan di dada mereka, iaitu dalam hati mereka. Wa ma yu'linun, dan apa yang mereka zahirkan. Allah tahu belaka semua tentang apa yang tak puas hati dalam hati mereka itu kepada Allah, kepada hukum Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudiannya Allah menyebutkan lagi, Allah nak beritahu siapakah zatnya yang mulia itu. Wa huwallahu la ilaha illahu, dan dialah Allah yang tiada Tuhan yang disembah melainkan dia. Lahul hamdu fil ula, dan bagi dia kepujian, seluruh kepujian di dunia, fil ula di dunia, wal akhirah, dan di akhirat. Bukan ke akhirat aja untuk Allah, di dunia ni pun segala pujian untuk dia. Walahul hukmu, dan dialah, bagi dialah al-qada an-nafis, dialah yang menghukum, dialah yang layak menghukum. Ini kadang-kadang orang guna pula bila dengar-dengar macam tu, Ustaz, Allah yang beri hukuman. Ustaz siapa nak menghukum kita orang? Kalau ustaz tu dia datangkan hukum Allah, maknanya hukum Tuhan lah, bukan dia yang menghukum. Kau kalau dah buat salah, tak nak mengaku, lepas tu kau cakap macam tu pula. Ini banyak ni ayat orang-orang awam sekarang kan. Siapa awak nak judge saya? Who are you to judge me? Siapa awak nak hukum saya? Bukan. Kalau hukum yang betul-betul dia, contohnya kalau kita jumpa orang pakaian lusuh, Allah, miskin itulah. Dulu tak nak belajar betul-betul. Sekarang ni bala Allah. Yang itu betul lah menghukum, tak betul tu. Tetapi kalau seorang ustaz kata, minta maaf ni awak ni tak pakai tudung gini, Allah Subhanahu Wa Taala melarang dan tutup tudung. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman gini-gini. Ustaz, saya walaupun tak pakai tudung, berapa banyak sedekah. Masjid yang ustaz mengajar tu pun saya sedekah tau. Ustaz jangan judge saya. Tengok saya tak pakai tudung, ahli neraka. Ustaz tu tak adalah terfikir macam tu. Dia tengah tegur rambut kau tu. Tak tutup. Yang kau meraban ni pasal apa? Saya faham dia tu cakap memikir bukan. Bukan ustaz tu menghukum. Dia datangkan hukum Allah dan Rasulullah. Baru kau buat ni tak silap. Cara kamu ni tak betul. Allah kata tak betul. Rasul kata tak betul. Tak nak menjudge. Yang kau sedekah-sedekah tu baguslah teruskan.
Jadi yang tersilap sekarang ni tak pakai tudung. Oh, jadi ustaz kata maksudnya sedekah-sedekah saya itu tak berfaedah lah. Siapa yang cakap? Engkau yang cakap. Ini kan tu dia khayal, dia sangka macam-macam. Ustaz tu tak cakap pun. Yang baik tu teruslah derma. Tudung tu pakai tudung. Pakaian tu. Ustaz saya dah tutup dah. Bila saya tutup elok, ustaz kata ketat pula. Iyalah, sebelum ni tak tutup. Dah tutup tu bagus. Tapi ketat pula. Aku suruhlah longgarkan. Ustaz ni asyik nak hukum aja saya. Bukan hukum lah mangkuk. Kau ni susah lah. Mai kahwin dengan aku lah. Mai aku tarbiyah dengan kau. Terperanjat pula. Gatal pula ustaz ni. Oh, gatal pula. Semua kau bedal. Dah susah sangat. Ni jadi masalah ni. Jangan pula ustaz-ustaz ambil kesempatan macam tu pula dengan niat tak betul. Tak betul. Serabut dah. Ustaz-ustaz ni pesan anak-anak. Kadang-kadang semangat nak kahwin 2-3, nak kahwin artis apa sebagainya, niat nak tarbiyah. Tapi kita punya bekalan tak cukup. Oi, serabut. Lala kali imam bercerai ataupun imam jadi fitnah di luar. Main. Nah. Baik. Sekarang ni kan macam-macam. Orang dengan make up, dengan apa. Sekarang ni nampak semua tak, orang panggil apa, tak asli lah. Kan? Macam-macam. Hidung tak mancung, dia bubuh make up jadi mancung. Hilang make up tu, ya Allah. Kan? Jadi terperanjat suami tu. Kan? Kenal-kenal. Baik natural lagi. Kalau ada apa ni, kan dalam Islam, bila seseorang rasa nak berkahwin sebelum bertunang, dia boleh melihat bakal tunang dia tu. Dia orang panggil apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada khitbatan nisa fala ba'sa an yanzura ilaiha. Sesiapa yang nak bertunang dengan seorang perempuan, maka tidak mengapa dia nak melihat perempuan itu. Pergi rumah. Masa tu Buya nak pesan yang perempuan-perempuan ni biar natural. Kalau bubuh pun bedak cukup lah. Jangan terlampau sangat. Bakal tunang tengok, lawanya. Bila dah kahwin, bangun pagi, terpekan. Kau siapa? Kau siapa? Kau siapa tu yang pilih aku? Rupanya bini dia. Sebelum tu dia tengok make up bukan main lagi. Bini aku hidung mancang ni, asal hidung kemek ni. Kan? Ini masalah. Yang lelaki pula jangan esok nak tengok cantik je. Biar isi yang salihah, yang sembahyang, yang kalau boleh menghafaz Al-Quran, memahami Al-Quran, ditarbiyah elok dengan mak ayah dia, mata dia buta, tidak melihat maksiat, telinga dia pakak, tidak mendengar benda-benda tak elok. Ambil macam tu tarbiyah. Supaya jadi asbab suami dia masuk syurga. Okey lah. Mana tadi? Bunyi tu macam best kan, tapi susahnya lah realiti nak dapat benda macam tu zaman ni. Ya, dengan TV, dengan macam-macam, kan susah. Memang tak ada yang pekak, tak ada yang buta, tak ada, tak jumpa dah yang tu. Dah. Baik. Mana tadi? Tu ayat dia. Wahu Allah, habis. Tu rakaat yang pertama. Rakaat kedua, dan engkau baca, ni panjang sikit. Dan engkau baca pada rakaat yang kedua kemudian daripada Fatihah. Baca apa? Ni surah Al-Ahzab ayat 36 hingga 38. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Ayat ni Allah kata apa? وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ. Dan tidak sepatutnya ataupun tidak harusnya bagi orang-orang yang beriman daripada lelaki dan perempuan, lelaki-lelaki yang beriman dan perempuan-perempuan yang beriman, tak sepatutnya idza qadallahu wa rasuluhu amran, bila Allah dan Rasulnya telah menghukumkan sesuatu perkara, amran, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak sepatutnya mereka ada pilihan yang lain dalam urusan mereka. Allah dah hukum begitu, tak sepatutnya. Bila Allah dah letak begini cara dia, Nabi dah letak begini cara dia, maka kita pilih pula yang lain. Maksudnya yang lain tu yang selain daripada yang balik kepada mereka. Boleh faham tak? Kemudiannya Allah kata apa lagi? Bila semayang tu kan boleh feel macam tu. Bila semayang, Allah, macam mana aku ni? Betul kepilihan aku ni?
Apa yang aku buat selama ni betul ke? Iman aku macam mana? Tu yang bila baca rakaat kedua, ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Kemudiannya apa? Allah kata, wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Maka sesiapa yang tidak taat, yakni engkar kepada Allah dan Rasulnya, maka telah sesat dengan sesat yang jelas, yang nyata. Inilah tersesatlah dia. Dah tak jumpa dah, calah dah. Mandul perjalanan dia. Kena faham dah, hukum-hukum syarak ni dia ada hukum yang wajib, hukum yang sunnah. Maka di sini kalau kita perintah, maka fokus kepada dua, imma yang wajib, imma yang sunnah. Maka kalau yang sunnah, kena kaitkan dengan tu. Boleh buat dapat pahala, tidak buat tidak dapat dosa. Yang tu tak apa. Tu kena faham molek. Tapi kita buat benda yang lain, contohnya. Maksudnya sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya tidak memerintahkan, tidak mencadangkan. Bila sebut Rasul pula tidak mencadangkan, Rasul mendatangkan kaedah. Maka ada sahabat-sahabat yang buat, mungkin di zaman Rasul tidak buat, tetapi kaedah itu yang diajar oleh Allah dan Rasulullah SAW. Maka khair, itu balik kepada mereka. Baik. Kemudiannya Allah bagi contoh, nampak? Nampak? Allah bagi contoh. Dan, subhanallah. Ayat ni Allah bagi contoh. Contoh macam mana pernah Nabi pun serba salah. Nak tengok kisah. Allah datangkan kisah dalam ni. Auzubillahi minasyaitanir rajim. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ. Dan ingatlah wahai Muhammad. Allah ingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat ni ketika mana engkau berkata kepada orang-orang yang Allah beri nikmat ke atas mereka, iaitu nikmat Islam. Nikmat dia orang dapat masuk Islam. Wa an'amta alaihi, dan kau berbuat baik kepada mereka. Ini Allah tujukan kepada anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Zaid bin Harithah, seorang hamba yang Nabi ambil, kemudian Nabi bebaskan, kemudian dia kahwin. Dia kahwin. Macam mana? Ketika mana, ingat wahai Muhammad, ketika mana, dan peringatan bagi kita, kan Nabi dah bagi, maksudnya Allah dah bagi Zaid bin Harithah ini nikmat Islam, kemudian kau pula berbaik dengan dia, dengan membebaskan dia dan ambil dia jadi anak angkat. Sampai ada orang panggil Zaid bin Muhammad. Sehinggalah perintah Allah turun, tak boleh dibinkan kepada bapa angkat. Itu yang balik-balik pada Zaid bin Harithah. Nabi dah buat baik dengan dia. An'amta alaihi amsik alaika zawjaka wattaqillah. Dengan Nabi SAW mengatakan, pegang isteri kau, jangan ceraikan dia dan bertakwalah kepada Allah. Nabi serba salah, nampak tak? Zaid bin Harithah nak menceraikan isteri dia. Siapa isteri dia? Zainab binti Jahash. Zainab binti Jahash ni isteri Rasulullah, kemudiannya menjadi isteri Rasulullah. Saja Allah perintahkan begitu. Lepas tu Allah tahu perasaan Nabi Muhammad. Nabi kata, maknanya bagi Nabi kata pada Zaid, kalau boleh tak payah ceraikan. Bertakwalah kepada Allah, jangan ceraikan bini kau. Kemudian Allah kata apa? Wa tukhfi fi nafsika ma Allah wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdi. Dan dalam masa yang sama engkau cakap macam tu kat Zaid, tapi dalam hati tu engkau tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala, kau sembunyikan dalam hati kau apa yang Allah zahirkan, apa yang Allah suruh asalnya. Allah memang suruh Nabi beritahu Zaid supaya Zaid berpisah dengan Zainab binti Jahash untuk Nabi kahwini Zainab binti Jahash. Sebab Nabi Allah suruh buat macam tu. Sebab apa? Tu sampai ayat tu baca. Sampai habis. Sebab Allah nak, sebab masa tu zaman jahiliah, orang-orang Arab, dia biasa ambil anak angkat. Bila dia orang ambil anak angkat, maka
bila anak angkat tu bercerai dengan bini dia, mereka mengatakan haram bapa angkat kahwin dengan isteri anak angkat. Sedangkan dalam Islam tidak begitu. Maka Allah buat macam tu sebagai contoh kepada yang lain. Tapi Nabi bila dapat benda tu, Nabi rasa bersalah lah juga kan. Ya dah, memang biasalah Nabi manusia. Maka Nabi mestilah macam kita. Kalau boleh janganlah bercerai. Kan? Jagalah bini tu dah. Tapi hakikatnya Nabi tahu. Allah Subhanahu Wa Taala memang suruh demikian. Kemudian Allah kata apa lagi? Apa yang berlaku dalam hati Nabi? Wa takhshan nasa. Dan Nabi takut orang cakap bukan-bukan. Kita ni kan kadang-kadang nak buat apa yang Allah perintah, Allah suruh ni. Kan macam-macam. Nak jaga orang tu, nak jaga orang ni. Nak jadi hati orang tu, nak jaga hati orang ni. Nak buat baik, susah sangat. Zaman kita ni. Nak ibadat, nak berubah pun susah. Nak jaga. Terutama orang-orang non-Muslim, kesian. Apabila mereka masuk Islam, semua salah. Takut mak cakap apa, bapak cakap apa. Kan banyak ujian dia orang macam tu. Bukan non-Muslim aja, kita ni pun. Yang sosial dengan tak sosial ni. Ada keluarga yang memang sosial. Tak ada agama kuat sangat. Tapi tiba-tiba ada anak berubah. Nak jadi ulama' dan sebagainya. Kan semua salah dia kat rumah tu. Dengan ipar, duai apa semua. Dengan tak pakai tudung. Dengan pakai seksi, pakai suar pendek kat rumah. Oi, serabut dia dah. Jalan aja. Proceed. Tegurlah mereka. Lala kali kalau tegur dengan cara yang baik. Kalau mereka sekiranya tak terima, dah nak buat macam mana kita dah sampaikan. Kalau kita pergi tu sampai nampak aurat dia orang, tak payahlah pergi. Buat apa? Buat tambah dosa. Lepas tu kalau dia orang buat fitnah pula, kata macam-macam pula. Contohnya apa ni? Putus silaturahim. Apa ni? Pergi sana, pergi sini. Engkau tahu apa niat kau pada Allah zaman fitnah ni. Menyerabut dia kepala ni. Kan? Baik. Tapi kita kadang-kadang, bahkan kadang-kadang ada yang dalam keluarga yang tutup aurat semua. Elok apa semua. Tiba-tiba ada seorang tu pula yang Allah naikkan derajat dia. Lebih daripada itu perasaan dia, pemahaman dia. Mungkin di situ juga akan ada konflik. Jalan aja, jangan takut manusia. Dia kata apa? Dia sebut oleh Allah. Wa takhshan nas. Apa mana tadi? Wa takhshan nasa wallahu ahaqqu an takhsha. Allah kata pada Nabi Muhammad, Allah itu lebih berhak untuk engkau takut. Bukan manusia. Dia cakap macam-macam kat kita ni. Kemudian Allah kata apa lagi? Falamma qada Zaidun minha wa tara. Falamma qada Zaidun minha wa tara zawajnakaha likay la yakuna 'alal mu'minina harajun. Allah pun terangkan. Falamma qada Zaidun minha, dan setelah selesai kemahuan Zaid daripadanya, iaitu daripada Zainab, maknanya dah tak mau jadi suami dia, maknanya dah ceraikan dia, dan habis iddah dia, zawajnakaha. Allah kata, kami kawinkan kau dengan si Zainab, wahai Muhammad. Likai, apa sebab dia? Kenapa Allah kata? Likai la yakuna 'alal mu'minin, supaya tidak berlaku ke atas orang mukmin harajun, rasa berat, ataupun rasa macam benda tu tak betul, fi azwaji adiyaihim, untuk berkahwin dengan isteri-isteri anak-anak angkat mereka. Nampak tak? Sebab Islam membenarkan tu anak angkat, bukan anak sendirilah. Kalau anak kandung lainlah cerita. Boleh faham tak? Menantu tu tak boleh lah anak kandung. Tapi ni anak angkat, isteri dia tak ada masalah. Bila macam-macam kita akan cakap, nanti orang cakap apa, nanti tak peduli. Nak beritahu hukum tu boleh. Idza qadaw minhunna watara, supaya orang-orang beriman tidak rasa berat dan tidak rasa bersalah bila mengahwini isteri-isteri anak-anak angkat mereka di masa akan datang, bila anak-anak mereka itu sudah hilang kemahuan. Idza qadaw minhunna watara, hilang kemahuan kepada isteri-isteri mereka, maknanya bercerailah. Maknanya tak mau kahwin dah. Tak nak bersama lagi, tak nak suami isteri, maka bapa tu boleh kahwin dengan isteri anak angkat. Lepas tu pula adat Arab yang kuat sangat berpegang, bila ambil anak angkat dah jadi confirm anak sendiri. Maka hukum hakam dia pun lebih kurang tu. Buruknya seorang bapa kalau sekiranya anak angkat tu ceraikan isteri dia, bapa ni pula kahwin dengan isteri anak angkat. Buruknya, tak elok. Dah. Islam tak kata begitu. Boleh?
Jangan fikir-fikir dalam kepala, Abi macam mana kalau dia kahwin, kau serba salah nak angkat dia tu nanti apa sebab. Tak payah cakap macam tu. Allah dah kata begitu. Ada jalan dia. Pergilah, jangan duduk dengan bapak tu. Yang pergi duduk dengan bapak tu apa? Memanglah serabut tengok bini dia. Selalu masuk bilik dengan dia, tiba masuk bilik dengan bapak dia. Kena pula dia ada sayang pula lagi. Dan kau anak angkat pergi duduk tempat lain lah. Hijrah ke, pergi mana-mana ke. Bawa kayu dengan kain yang diikat kat kayu tu ke. Macam Siti Piramli tu. Kau pergi betapa. Cekor A, cekor I. Lagi bagus. Daripada kau duduk rumah tu. Apa? Serabut kepala. Baik. Kemudian Allah kata apa lagi? Wa kana amrullahi maf'ula. Dan sesungguhnya apa yang dikehendaki oleh Allah itu pasti akan dilakukan. Pasti akan terlaksana. Allah nak apa-apa, pasti terlaksana. Ini kisah ni bila kita semayang, bukan pasal kahwin semata-mata cerai bini, tapi Allah datangkan kisah ni nak beritahu Allah itu yang punya pilihan. Allah yang berkehendak. Supaya kita yakin dalam solat kita itu yang kita minta pilihan daripada Allah. Makana 'alan nabi, kemudiannya Allah menyebutkan makana 'alan nabi min harajin fima faradallahu lahu. Maka tiadalah keberatan sepatutnya ke atas seorang nabi terasa berat. Tak perlulah nabi itu merasa berat. Allah kata tak perlulah engkau wahai Muhammad rasa berat pada apa yang telah difardukan oleh Allah baginya, iaitu bagi seorang nabi. Nampak tak? Bukan nabi itu rasa berat, bukan dia tak setuju dengan apa yang Allah bagi. Jangan silap faham. Ini orang panggil sifat manusia. Standard lah. Kan? Tapi bila Allah ingatkan benda tu, mengingatkan nabi bahawa Allah mengetahui segalanya. Allah tahu apa yang akan berlaku selepas ni. Zaid bin Harisah tu kalau dia seorang umat Nabi yang kasih pada Nabi, dia tidak akan ada masalah. Memang tak ada masalah. Zaid bin Harisah ni, Zainab ni, isteri nombor 2. Yang pertama tak silap Buya, namanya Ummu Kulthum ke apa. Dia ada 6 isteri. Meninggal, yang bergabung 4 lah. Lepas tu ada seorang isteri nama Ummu Aiman. Ummu Aiman ni digelar sebagai Ummul Barakah, iaitu Al-Barakah. Itu yang lahir daripada dia tu. Pemimpin umat Islam, panglima di medan perang yang hebat, iaitu Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid. Pernah dengar Usamah bin Zaid? Panglima perang, singa di medan perang. Banyak isteri dia. Move on lah. Relax. Ilyas, move on. Mana tadi? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Relax je dulu kan, kahwin apa semua. Yalah, dia orang alim, ilmu. Zaman tu fitnah pun kurang. Zaman sekarang ni, bila seorang kahwin lebih, yang bercakap tu jiran yang ke-40 tu. Heboh membebel. Bukan suami kau yang kahwin lebih. Suami orang kau lebih. Kau sakit hati tu siapa? Lepas tu kau racun pula bini dia. Macam-macam. Kau cakap gini. Aduh. Macam-macam. Lepas tu pula suami yang kahwin lebih ni pula niatnya tak betul. Kadang kahwin tu bukan pasal agama ke pasal apa. Ataupun pasal benda yang mendekati pada Allah. Tapi pasal cantik. Pasal bini yang ni dah tua. Tengok muka pun dah rebeh. Pipi dah rebeh. Hidung dah rebeh. Yang ni cantik. Lepas tu pula yang ni masak nasi lemak sedap. Itu pasal dia jual nasi lemak janda kat tepi tu. Yang bini tak pandai sangat. Sebab tu nak kahwin. Alah. Nak kahwin pun biarlah sebab tu elok. Sebab kerana Allah, bukan kerana engkau. Barulah cantik elok dia. Boleh faham tak? Pesan anak-anak kita. Baik. Dan itu pun sebenarnya pesanan untuk Buya juga tu. Untuk diri sendiri dan yang lain. Betul tidak? Tak? Dia tipu ni jantan-jantan ni. Takkan tak ada niat nak kahwin. Kan mesti ada, cuma kuat tak kuat je. Betul tak Haji Hamzah? Tapi yang risau. Khair insya-Allah. Kita dekatkan. Ni banyak benda kurang ni diri kita ni. Dengan ilmu kita, dengan fardu kita yang tak jelas lagi. Dengan hati kita yang berbolak-balik lagi. Sibukkan diri kita dengan benda ni. Perbetulkan diri kita. Tak payah nak serabut-serabut. Baik. Allah kata apa lagi? Sunnatullahi fil ladzina khalau min qabl wa kana amrullahi qadaran maqdura. Itulah sunnah Allah, itulah peraturan. Sunnah di sini maksudnya peraturan Allah. Itulah peraturan Allah
pada sesiapa, iaitu pada orang-orang yang sebelum Nabi, iaitu di kalangan para Nabi sebelumnya, khalau min qabl, iaitu yang telah ada sebelumnya daripada Nabi Muhammad, macam itulah peraturan Allah. Iaitu kalau Allah suruh buat, walaupun pada pandangan manusia benda tu macam tak berapa sepatutnya, tapi Allah dah suruh buat, mereka tetap laksanakan para Nabi sebelumnya. Wa kana amrullahi qadaran maqdura, dan sesungguhnya perintah Allah itu adalah satu ketentuan yang harus dan mesti dilaksanakan dan ditentukan. Boleh faham? Jadi tujuan dia, Allah bagikan contoh tu, itu pada benda yang sangat-sangat nampak, iaitu yang berlaku di zaman Rasulullah, yang dia terpaksa melakukan sesuatu mungkin pada pandangan manusia, teruknya lah, apalah, kau kan anak angkat kau tu, kenapa kahwin? Nampak tak? Allah nak bagi contoh. Macam kita lah, bila kita semayang tadi dengan sunat awabin dan istikharah, kita nak buat pilihan pada Allah, kita datangkan ayat ni dalam semayang kita, supaya hati kita fokus dan yakin bahawa Allah lah yang berhak memilih pilihan yang terbaik bagi kita. Mungkin ada sesuatu yang mungkin kita buat pada pandangan manusia rasa macam tak elok, tetapi sebenarnya itulah yang terbaik di sisi Allah dan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah yang dihadapi oleh di akhir zaman kita oleh kalangan para ulama yang kadang-kadang cukup nak menjaga fitnah, tapi akhirnya terfitnah juga. Habib Omar, Guru Buya sendiri, Dr. Ali Jumaah, yang kalau tak dituduh dia daripada sudut Syiah ke Khawarij ataupun Sunni, tapi Dr. Ali Jumaah bekas mufti Mesir dituduh pula bersekongkol dengan pemerintah yang yang sekular, menyokong sekular, macam-macam lah. Ini ulama-ulama, sedangkan mereka tu orang alim ulama. Mungkin ada kesilapan sedikit-sedikit begitu, tetapi macam Buya cakap lah, mereka tak sampai kepada khosaknya akidah dan sebagainya, tetapi sekadar tahu kita ni yang kadang-kadang tak ada ilmu, tak ada apa, bila cebur satu bidang, tak salah nak cebur bidang politik ke apa, dalam keadaan ilmu tak apa, tapi biar ada tawaduk. Jangan cepat menghukum orang dengan sesuatu yang tidak ada base dan fakta. Jangan. Walaupun kita duduk di dalam satu jemaah yang ada ulama, tapi rujuk ulama tu betul-betul. Kadang-kadang tu yang bawah-bawah ni over, ulama tu pun relax aja, dia yang over. Ni tak betul. Boleh faham tak? Betulkan mentaliti kita. Allah lihat apa kita cakap. Allah lihat apa kita lihat. Allah lihat apa kita dengar. Itu semua. Tak ada satu pun yang gugur daripada pandangan Allah. Dan semuanya akan dihisap yaumul qiyamah. Allah akan bagi hukuman dia. Tengah ada masa ni. Sedar tak ni? Sedar tak masih hidup? Sedar tak kita ni masih hidup? Sedar tak kita ni atas bumi ke dekat atas bulan tadi, yang bulan madu tadi? Dah. Kita kan atas bumi ni. Kita tengah hidup tau. Cuba duduk seorang-seorang sekali-sekala tu. Aku masih hidup lagi, alhamdulillah. Ya Allah, masih ada peluang lagi. Matahari pun tak terbit daripada barat lagi. Masih ada peluang lagi. Jangan tangguh-tangguh. Dekatkan diri pada Allah. Buat yang mana mampu. Tanya guide daripada para ulama. Okey? Okey, selesai situ. Jadi rasa cukup takat tu dulu. Maka tu, doa ni yang disyurkan. Terima kasih pada Syekh Abdul Samad Al-Falimbani dan guru-guru beliau. Dia datangkan satu contoh ayat yang kita boleh baca untuk membantu khusyuk kita dan fokus kita pada tujuan solat kita, iaitu menjaga iman, iaitu awabin, dan juga istikharah, meminta Allah buat pilihan. Kalau macam tu, sesiapa yang sembahyang istikharah, kalau boleh baca ni dan hadirkan makna dalam tu, supaya bila sujud yang terakhir tu, yakin kita masa minta buat pilihan daripada Allah. Sebab kita dah baca ayat ni tadi. Boleh? Jadi wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah kita sambung nanti pada masa akan datang. Dan jika engkau baca pada rakaat yang pertama, kemudian daripada Fatihah, Qul ya ayyuhal kafirun. InsyaAllah kita akan sambung nanti di masa akan datang. Barakallahu fikum insyaAllah. Jadi Buya rasa cukup setakat tu saja. Ada soalan? Satu soalan? Dua soalan? Kalau boleh fokus pada tajuk kita ni lah. Masa kita tak banyak, fokus pada yang kita mengaji ni. Ada satu soalan, dua soalan? Satu soalan pun cukup dah, Wakil. Supaya hidup majlis ilmu kita ni. Ada mengajar, ada soal. Ada? Faham tak ni? Abu yang ngajar ni? Faham Ada soalan? Tak ada?
Semua tak ada. Asal dah lewat sangat ke? 11.40. Dah. Okey, khair. Buya, Allah Subhanahu Wa Taala. Ada. saya nak soal. Kalau digabungkan solat sunat awabin dengan solat sunat ba'diyah, boleh tak? Buya dah terangkan tadi mungkin tak dengar tadi. Mungkin tak dengar tadi. Solat sunat ba'diyah, dia solat sunat yang rawatib, yang sebab dia pada zat dia. Maka para ulama, jumhur ulama mengatakan tidak boleh. Dia sendiri saja. Ba'diyah dan qabliyah ni rawatib. Dia sendiri saja. Yang boleh digabungkan iaitu niat-niat yang dan disebut iaitu solat-solat sunat yang sebabnya luar sebab, bukan pada diri dia. Contoh macam istikharah, hajah, wudu, tahiyatul masjid. Tapi kalau ba'diyah, qabliyah dia rawatib. Dia mustaqillah. Maknanya dia diberatkan hukum hanya untuk dia saja sunat. Maka dia tak boleh digabungkan dengan yang lain. Wallahu ta'ala. Terima kasih Buya. Ya, sama. Okey, cukup tu satu wakil untuk majlis kita. Mudah-mudahan antum semua diberkati Allah. Ingat pesan Buya. Buya buat-buat lucu, Buya buat gelak. Kena ingat tu. Usaha Buya nak bagi antum tak bosan. Tapi yang penting antum ingat. Kalau nak seria saja macam hari Selasa tu, boleh juga. Buatlah masalah. Kan? Buatlah masalah lagi. Jadi seria lah. Asyik kena marah aja. Tak maulah macam tu. Nak Buya panjang umur. Nak terus dakwah, bergembirakan hati guru. Supaya dia, bila orang hati susah hati ni, dia stres. Daripada segi psikologinya, pendek umur lah. Tapi sebenarnya umur di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi khair insya-Allah. Walau macam mana pun kita umat Nabi Muhammad dah menyebut dalam hadis dia yang sahih, iaitu umurnya umat Nabi Muhammad ini iaitu 60 ke 70 tahun saja, ghalibnya, kebanyakannya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan umur kita. Kalau setakat itu pun Allah panjangkan dalam keadaan ketaatan bertambah. Hati kita tu, hati kita ni nak kena bersih, dan hati kita tu celik dan nampak tipuan syaitan. Syaitan bukan hanya menipu untuk kita buat maksiat saja, dia bahkan menipu juga dalam ketaatan. Tu macam bagus tu yang ada yang tanya adakah sebab nafsu dan sebagainya. Betul. Dalam ketaatan juga kadang-kadang bila terlampau tak sabar, maka kita nak buat semua. Jadi masalah tu berat. Dalam menuntut ilmu pun macam tu juga. Akhirnya kita tak ada guide. Kita ikut suka kita aja. Jadi akhirnya tak ada satu ilmu pun yang menjadi cahaya untuk diri kita. Tak mau begitu. Dan kemudiannya, satu lagi kadang-kadang kita dalam majlis ilmu ni, kita minta Allah buang hijab. Sebab kadang-kadang ada pesan pada orang-orang sebahagian. Yang mana kita ni, satu macam antum ni, kadang-kadang bila duduk majlis ilmu ni memang barakah. Kita dapat pahala. Kita dapat keberkatan, rahmat, alhamdulillah. Tapi ingat, ilmu tu pula, dia kadang-kadang terhijab dengan sebab dosa kita, sangka buruk kita, kotornya hati kita, buruknya adab kita. Jadi bila kita keluar daripada majlis ni, ilmu tu dekat majlis tu aja tinggal. Jadi ilmu tu tak terbawa kepada diri kita kat luar. Dalam kehidupan harian kita, ilmu tu tak menghiasi dia. Dia hanya sekadar dalam majlis tu. Jadi tak naik derajat kita di sisi Allah. Kerana itu Buya pesan, sungguh hati-hati. Bersihkan hati. Itu pasal niat yang kita baca tu, kalau boleh sekali-sekala, antum ni sebelum Buya kuliah mengaji, bacakan niat tu dan bacakan terjemahan dia. Faham Yusuf? Bacakan niat tu, baca terjemahan dia. Hayati. Sebelum masing-masing nanti baca bersama dengan Buya. Boleh faham? Supaya kita dapat, bila kita keluar majlis ni, ilmu tu ikut sekali. Maka bila kita bangun pagi sampai kita tidur balik, walaupun kita tidak dalam majlis ilmu, tapi ilmu yang dah ada dalam majlis ilmu tu dah bersama dengan kita. Maka mudah-mudahan Allah memandang kita sentiasa dalam majlis yang baik itu, kerana ilmu itu bersama dengan kita. Kalau nak rasa lazat dia, dekat situ dia punya rahsia dia. Mudah-mudahan antum boleh bawa keluar dalam majlis ni. Hilangkan rasa ragu-ragu. Kalau tak, paling teruk yang menghijab, adab yang tak elok. Bila adab tak elok, dia setakat dalam majlis saja. Dapat barakah semua insya-Allah, tapi takat tu ya. Macam orang pergi masjid tu kan. Kadang-kadang pergi masjid ikut mengaji kuliah maghrib kan, terkangkang kat belakang tu duduk. Balik-balik mana dia ingat apa yang mengaji tu? Banyakannya, betul tidak? Bukan nak tuduh ni, ini realiti. Antum sendiri tengok kan. Tak ada berubah pun. Perangai macam tu juga. Dia terhijab dia. Dia dapat pahala insya-Allah dalam tu. Tapi su'ul adab, niat tidak betul, pengajian pun
tak ada mengaji sebenarnya. Nak ustaz tu buat lawak aja. Bila ustaz tu tak kelakar tak apa, dah berhentikan ustaz ni. Saya ustaz lain. Sedangkan ustaz tu bagi ilmu luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Ini mentaliti orang sekarang. Itu pasal Buya pesan semua EJK. Jangan cari ustaz-ustaz yang sekadar banyak follower dalam IG saja. Ataupun cari ustaz-ustaz yang kelakar, yang orang boleh datang pun sebagainya. Mungkinlah niat dia orang tu ada baik. Iaitu bila ustaz ni orang boleh datang mengaji. Tapi susah zaman sekarang ni. Jadi hargai. Sesiapa tu pandang pada ilmu. InsyaAllah. Barakah. Macam Babeli. Tak ada kelakar-kelakar sangat. Tapi barakah ilmu dia. Luar biasa ilmu dia. Kan? Jadi hargai. Jangan nak fikir suruh orang gembirakan kau aja. Mengajilah, usahalah. Ini nak suruh sampai ustaz pun kau nak suruh gembirakan kau. Kalau nak ustaz, tak payah. Kalau nak gembira, nak hiburkan kita, panggil tu. Tu siapa? Saiful Apik ke? Siapa lagi? Hati-hati yang kelakar-kelakar tu. Zizan ke? Lagi siapa? Buya teringat Zizan tu sebab dia pernah ni dengan siapa tu? Dengan Ustaz Azhari terus. Pernah soal jawab tu. Tu kan kelakar-kelakar semua tu. Panggil dia. Bayar dia. Suruh dia buat kelakar depan. Seronok. Ini ustaz pun kau bebankan dia. Dah lah dia nak mengajar ilmu, nak memahamkan kau satu hal. Kau bebankan dia pula suruh buat kelakar dengan kau. Kalau dia nak buat, terpulanglah. Mungkin dia nak tarik orang. Tapi kau bebankan pula dia macam tu. Dah akhirnya ustaz-ustaz nak pergi mengajar semua. Kena cari bahan-bahan lawak untuk lawak. Selain daripada ilmu, nak kena standby bahan lawak pula. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau spontan daripada dia, itu dia nak buat. Jangan bebankan dia. Ini bila ustaz nak ceramah je. Ustaz, terima kasih datang ustaz. Cuma nak pesan sikit ustaz ya. Nanti ustaz sampai-sampai tu ustaz buat kelakar sikit ustaz. Lepas tu ustaz nyanyi-nyanyi sikit ustaz. Supaya jemaah. Tak payah cakap macam tu. Dia nak nyanyi, dia nyanyilah. Yang penting dia nak sampai ilmu tu ustaz lah. Bukan penyanyi. Tak payah cakap macam tu. Ustaz tu tahu kalau dia nak ni, dia macam Buya tadi kan spontan dia nyanyi. Ada kau orang minta. Yang tu tak beban, tak ada masalah. Buya nak nyanyi, Buya nyanyilah. Boleh? Okey. Wallahu ta'ala alam. Okey, rasa Buya cukup setakat itu saja. Barakallahu fikum. InsyaAllah kita sama-sama baca doa kita insyaAllah. Baca doa kita. Baca sama-sama yang doa yang Buya suruh baca. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu alaihi wasallam. Rabbi faj'al mujtama'ana Rabbi faj'al mujtama'ana ghayatu husnul khitami ghayatu husnul khitami واعطنا ما قد سألنا واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام من عطاياك الجسام واكرمي الأرواح منا واكرمي الأرواح منا بلقاء خير الأنام بلقاء خير الأنام وابلغي المختار عنا وابلغي المختار عنا من صلاة وسلام من صلاة وسلام Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Buya ulang lagi makna dia. Ya Allah, jadikan perhimpunan kami ini ya Allah
puncaknya husnul khatimah, puncaknya pengkhatam yang baik. Bukannya mati je husnul khatimah. Semua benda yang kita buat minta pengkhatamnya pengkhatam yang baik, yang Allah redha. Wa'tina ma qad sa'alna. Dan berikanlah kami ya Allah apa yang kami minta ya Allah, min khatayakal jisami. Min atayakal jisami, daripada pemberian-pemberian kau yang besar dan mulia. Wakrimil arwaha minna, ya Allah muliakanlah orang-orang yang mati, roh-roh di kalangan kami yang telah pergi, biliqa khairil anami, muliakan kita, muliakan roh-roh juga yang telah meninggal di kalangan kita yang kita kenal, untuk mereka besok berjumpa sebaik-baik manusia, iaitu Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kita minta pada Allah, wa balighil muhtara anna, ya Allah sampaikanlah kepada seorang yang terpilih di kalangan kami, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan kepada dia apa? Min salatin wa salami, daripada selawat kami dan salam kami kepadanya, iaitu kepada Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan Allah makbulkan doa kita insya-Allah. Bukan sekadar tu qasidah nak baca beribu je, hadirkan makna dia. Baca dengan feel. Kadang-kadang guru ni dia baca dengan bunyi berlagu, bukan tujuan dia nak tunjuk suara sedap apa, tapi dia berlagu tu sebab dia akan jadi feel. Kalau antum perasan, bila ada setengah-setengah tu macam kat Hadramaut, banyak suara tak sedap, tapi bila dibaca tu kita nampak dia tu macam seolah-olah bercakap dan meluahkan perasaan dia. Macam contoh qasidah yang dalam wirid tu apa? Rabbi inni ada sifatil aliyya qaimun bil finan uridu atiyya. Suara Buya ni okey lah juga. Tapi kalau kat sana, dia baca Rabbi inni ada sifatil aliyya. Ada seorang tu, penyanyi qasidah. Dia bukan ahlul bait, dia orang biasa. Dia kadang-kadang khidmat tuang teh apa semua. Tapi suara dia, kalau yang pengkritik suara bila dengar tu memang tak sedap lah. Tetapi Habib suka dia baca. Sebab apa? Habib tahu dia baca daripada hati dia. Ada juga lagu, cuma suara tone kan. Suara ni kan ada tone. Kalau tone Suleiman kan dia sengal-sengal sikit kan. Salam terakhir tu kan. Tu tone, orang panggil tone. Jadi kadang-kadang ada tone orang tak sedap. Tapi pitching kena. Lagu tu kena dia punya melodi. Suara tak sedap, tone tak sedap. Tapi para habaib, para ulama ni, dia tengok pada maksud dan feel orang tu bila baca. Okey. Kita baca doa kita macam biasa insya-Allah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. مع أهل القطر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر أستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا بأننا انكرفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة
والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على جامع المحامد من به تفرج الكروب وتكشف الشدائد سيدنا محمد وآله وصحبه يا حي يا قيوم يا واحد. Ingat tu, macam kita baca doa tadi, fadlan wajudan manna la biktisabin minna. Tu, ingat tu. Jangan lupa fadlan wajudan manna, iaitu kelebihan kau ya Allah dan kemurahan kau ya Allah yang kau berikan menjadi pemberian bagi kami. La biktisabin minna. Bagi kami tahu bukan dengan sebab usaha dan kerja kami. Di situ bukan maksud kita menafikan usaha kita, tapi nak beritahu kita usaha macam mana pun, apa yang Allah bagi itu memang akan lebih daripada yang kita berhak. Memang akan lebih daripada apa yang kita dapat sepatutnya dengan usaha kita. Boleh faham tak? Falaula fadlullahi wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Jadi apa kita buat selepas ni? Kita mengaji syukur. Datangkan syukur, ya Allah, terima kasih ya Allah. Ingat dosa-dosa kita. Ingat perangai kita. Ingat kurangnya ibadat kita. Ingat kita ni ya Allah dulu banyak sia-sia masa umur muda kita. Maka apa yang Allah bagi ni dah lebih daripada yang sepatutnya aku berhak. Terima kasih ya Allah. Syukur ya Allah. Jadi dia mengelakkan sifat ujub dalam diri kita. Sifat riak dalam diri kita. Sifat. Macam itulah semua sekali. Para ulama pun begitu juga. Akan merasakan dalam diri dia. Bila Allah permudahkan begini, rasa syukur. Dan dia akan merasa sangat takut bila Allah tarik. Bukan kepada anak murid dia saja, bahkan takut ditarik daripada dia. Sebab dia pun tahu, dia dapat mengajar, itu pun satu nikmat, satu kelebihan daripada Allah. Jadi kerana itu dia kadang-kadang sebagai ulama, sebagai guru, sebagai murabbi, cukup jaga adab-adab, cukup. Kerana apa? Kerana dia tahu benda tu sebenarnya dia tak layak nak dapat sepatutnya kalau dengan usaha yang dia ada. Tetapi semuanya adalah kelebihan daripada Allah dan rahmat daripada Allah. Boleh faham ya? Wallahu ta'ala a'lam. Jadi Buya rasa cukup setakat itu saja. InsyaAllah mudah-mudahan antum semua diberkati Allah. Kalau ada di kalangan kita yang sakit, ya Allah sembuhkan ya Allah. Kalau ada di kalangan kami ini yang sakit, sembuhkan ya Allah. Kalau ada di kalangan kami yang sudah meninggal dunia, rahmati mereka ya Allah. Kalau ada di kalangan kami di sini yang sempit hartanya, buahkan rezeki mereka ya Allah. Kalau ada di kalangan kami di sini ya Allah yang mempunyai masalah, ya Allah selesaikan masalah mereka ya Allah. Amin. Ya Allah, penuhkan hati-hati kami, kasih kepadamu, mengenalmu, mengenal Nabi-Mu, kasih padamu, kasih pada Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami syukur di atas nikmat-Mu ya Allah. Kami tahu kami tidak layak, tapi Engkau berikan juga ya Allah. Kami kasih padamu ya Allah dan sangat bersyukur padamu ya Allah. Dan mudah-mudahan Kau menambahkan yang lebih baik lagi selepas ini ya Allah. Ya Allah, angkatlah wabak yang ada sekarang ini ya Allah. Angkatlah wabak COVID ini ya Allah. Ya Allah, kerana dengan wabak yang Kau beri ini ujian bagi kami ya Allah, untuk menguji iman kami ya Allah. Ya Allah, dan kami sedar memang ada di kalangan hamba-Hamba-Mu yang merasa berat dengan ujian ini ya Allah. Maka dengan sifat kasih-Mu dan kelembutan-Mu ya Allah, Engkau angkatlah wabak ini ya Allah daripada bumi kami ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, kami bertaubat pada-Mu di atas segala dosa-dosa kami ya Allah. Berilah kami peluang ya Allah, berikan kami peluang lagi ya Allah, berikan kami peluang ya Allah. Dengan Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kami mohon ya Allah, permudahkan kami ya Allah, angkatlah wabak ini agar kami dapat melakukan segala ibadah, agar kami dapat melakukan segala aktiviti dakwah, agar kami dapat melakukan segala-galanya dengan mudah ya Allah. Kami tahu kami hamba-Mu yang tidak bersyukur ketika mana Kau memudahkan, dan sekarang ini datang kepada zaman kami susah ya Allah, tapi kami tahu Kau Maha Pengasih, Maha Penyayang ya Allah. Dan berikanlah peluang pada kami sekali lagi ya Allah, dan kami akan cuba, dan bagilah kami seterusnya ya Allah. Kami hamba-Hamba-Mu yang berdosa ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, Rabbana atina fid dunya hasanah
fil akhirati hasanah wa qina adzabnar. Ya Allah, kalau ada di kalangan kami dalam majlis ini, ya Allah, selepas ini meninggal dunia, bahawa kami di sini semua bersaksi matinya adalah mati yang baik. Kerana kali terakhir kami berjumpa dengannya dalam majlis yang baik. Kali terakhir kami berhubung dengannya dalam majlis yang baik, ya Allah. Peliharalah mereka, ya Allah. Peliharalah mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Wallahu ta'ala, yang baik datang pada Allah, yang maha daripada dosa-dosa Buya. Buya cakap sekarang itu saja. InsyaAllah kita jumpa pada masa akan datang. Kalau ikut jadual, iaitu hari Ahad ni ada pengajian tafsir, banyakkan berdoa supaya pengajian itu ada. Adab kita jangan nak paksa-paksa guru. Adab kita bersyukur pada Allah bila Allah pemudahkan. Jangan kata guru kena ikut jadual ni gini. Lebih-lebih apa ni untuk kena faham. Lainlah kalau orang yang makan gaji dan sebagainya. Tapi Buya ni nak beritahu ya, ni yang AJK bagi ni bukan gaji tau. Tak nak bagi pun tak apa tau. Faham? Yang kamu duk bagi Buya ni. Kalau anggap tu gaji, Buya kena isi jadual, dah tak payah. Memang dah. Sebab kalau nak gaji, antum tak berbincang. Muamalat dia tak bincang betul-betul. Kalau nak gaji, kena bincang betul-betul. Kena setuju pihak Buya, kena setuju pihak antum. Nak tahu gaji Buya berapa kalau Buya nak setuju? Ini tengah buat PhD ni tahu. Lepas tu ada pengkhususan fatwa ni tahu. Lepas tu mengaji amat. Kau ingat sikit nak kena bayar? Aku minta banyak kan, kangkang pula nak bayar. Tapi bukan itu tujuan dia. Boleh faham? Jadi apa yang antum bagi ucap terima kasih sebab ianya membantu memudahkan, walaupun tidak banyak. Barakallahu fikum. Buya tak mau meletak, walaupun kadang-kadang Buya ada meluahkan juga. Kadang-kadang dulu Buya ada rasa macam Allah, macam tak cukup, macam apa yang ada sekarang ni. Tapi khair insya-Allah. Mudah-mudahan Allah pemudahkan apa yang antum bagi, dan ada juga sahabat-sahabat yang kadang masukkan. Anggap tu hadiah ya. Jangan anggap tu sebagai gaji. Buya punya ni mesti Buya kena isi, kena dah. Jangan suul adab macam tu. Kamu takkan boleh bayar dengan dunia dan segala isi dia. Boleh faham? Jadi barakallahu fikum. Lainlah kalau ada muamalat, persetujuan, maka makan gaji, bersetuju dan sebagainya, yang itu kena buat macam kat sekolah-sekolah dan sebagainya. Guru-guru yang mengambil ada akad gaji, maka dia kena laksanakan. Sebab itu dia telah bersetuju dengannya. Tak kira lah banyak ke sikit, dia dah setuju. Faham tak? Faham tak Naim? Dia ada akad gaji, kena buat kerja. Kan jangan kata, Buya ni, saya pun macam tu juga. Jangan paksa-paksa saya. Saya nak buat kerja, saya buat kerja lah. Tak nak buat kerja, sudahlah. Lillahi ta'ala. Nak kena taking dengan Buya buat lah. Jadi kena faham oleh. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum. Yang penting antum mengaji, antum faham, sebarkan kepada sahabat-sahabat yang lain insya-Allah. Mudah-mudahan antum dapat faham dia. Wallahu ta'ala alam. Buya rasa cukup setakat itu saja. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada dosa-dosa Buya, di Buya sendiri. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inni uhibbukum fillah. Buya kasih antum kerana Allah, bukan kerana dunia, bukan kerana apa-apa yang ada. Mudah-mudahan antum dikurniakan khatimah, mati dalam keadaan husnul khatimah insya-Allah. Amin. Kalau Allah kumpul kita di sini bersama, mudah-mudahan Allah bagikan bersama dengan orang-orang soleh dan para aulia, dan khususnya kepada dengan kekasih kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.